Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua peserta kerana menyertai Super Simple Systems with Document Studio and Data Studio. Jadi bengkel ni kita akan bincangkan bagaimana kita boleh membina sebuah sistem untuk kegunaan kita dan juga kegunaan sekolah. Apa yang dimaksudkan dengan sistem? Mengikut definisi, a system is a set of rules, an arrangement of things, or a group of related things that work toward a common goal. So kita boleh lihat di sini, jika kita ada peraturan ataupun perkara-perkara yang berkait yang kita susun dengan baik, ia boleh menjadi sebuah sistem. Seperti contoh-contoh yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama, a system are the laws and procedures of a democratic government, seperti mana kita ada undang-undang di dalam negara kita, ada SOP yang kita gunakan, yang kita kena patuhi berdasarkan pada apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Contoh yang lain ialah cara bagaimana mereka atau seseorang menguruskan almari dia. Itu pun sistem juga. Jadi kalau kita ada sebuah sistem bagaimana kita susun barang di dalam almari kita, jadi itu pun kita boleh kira sebagai sistem. Dan contoh yang seterusnya, organ yang berfungsi untuk pencernaan. Jadi itu juga sistem yang kita dah ada dalam badan kita, yang telah ditetapkan oleh Tuhan secara alami. So sistem ini sebenarnya ada di sekeliling kita, dan kita boleh mencipta sistem berdasarkan pada contoh-contoh yang kita dapat lihat ni. Baik, apa dia fundamentals of a system? Jadi yang pertama kita kena tahu bahawa sebuah sistem tu mesti ada proper flow, which is dia mesti ada input, ada proses dan ada output. Jadi ada perkara yang kita akan terima sebagai input, ada perkara yang kita akan proses, dan selepas itu ada perkara yang kita akan keluarkan sebagai output untuk kita laporkan, okay? Ataupun sebagai hasil lah. It must work to solve a problem, not create it. So yang kedua ni, dia mestilah sesuatu yang menyelesaikan satu masalah dan bukan untuk menjadi satu masalah yang lain. Yang ketiga, is flexible and can be upgraded. So mestilah ia sesuatu yang fleksibel, yang kita boleh ubah sesuai, yang kita boleh tambah baik dari masa ke semasa. And then yang keempat, has alternative ways of implementation. Jadi bila kita nak implementkan sistem kita ni, nak melaksanakannya, dia mestilah ada ruang dan peluang untuk ia diubah sesuai dan diguna pakai dalam apa jua keadaan. Boleh diubah sesuai sekiranya perlu pada masa-masa tertentu untuk kegunaan orang-orang yang berlainan lah. Dan yang kelima, ia mestilah manageable and easy to conduct. Maksudnya kita boleh menguruskannya dengan mudah dan kita senang untuk melaksanakannya. Dan yang keenam, is specific to a certain group or can be utilized by a broad number of users. Bermaksud kita boleh tetapkan bahawa sistem ni kita gunakan secara berkumpulan pada satu kumpulan sahaja, atau mungkin ia boleh digunakan oleh pelbagai pengguna daripada kumpulan-kumpulan yang berlainan. Dan bonus di sini, can be used practically anywhere. Bermakna bila ada sistem kita ini dikira sebagai bonus sekiranya kita boleh menguruskannya dan kita boleh menggunakannya pada bila-bila masa sahaja dan di mana sahaja. Baik, seterusnya, apa sistem yang saya perlu bina? What system do I build? To build a system, you need to consider these things. Ada 7 perkara yang kita kena ambil maklum sekiranya kita nak bina sebuah sistem. Yang pertama, kita ada tak sebarang masalah yang kita nak selesaikan? Yang kedua, boleh tak masalah tersebut kita selesaikan tanpa menggunakan sistem? Kalau kita ada masalah tapi kita boleh selesaikannya tanpa gunakan sistem, jadi kita tak perlulah sistem tersebut, kita hanya ambil direct approach saja. Tapi kalau kita perlukan sistem, jadi kita terus pergi kepada perkara yang ketiga. Jika sistem tadi diperlukan, apa jenis input yang kita nak masukkan ke dalam sistem tersebut. Dan yang keempat, daripada input yang kita
pilih tadi apa data yang kita akan uruskan, yang kita akan proses. Dan kelima, daripada data yang kita dah proses, bagaimana pula output yang kita akan buat untuk dipersembahkan, untuk ditunjukkan kepada pengguna kita atau mungkin untuk dilaporkan. Dan yang keenam, adakah sistem ini kita akan gunakan secara personal ataupun kita gunakan dalam organisasi kita. Maksudnya, adakah kita ini akan uruskan sistem tu bersendirian ataupun mungkin sistem tadi akan dikongsi bersama dengan organisasi kita. Dan bonus dekat sini untuk yang ketujuh, can the system be used by others with the same problem? Adakah sistem yang kita bina boleh diguna pakai oleh pengguna lain sekiranya perlu, atau sekiranya mereka mempunyai masalah yang sama. Sebagai contoh, kalau kita lihat yang pertama, soalannya, do you have a problem? Yes, writing body temperature and staff attendance not efficient and costly. So ini sebagai contoh, kita nak menulis suhu badan dan juga mengambil kehadiran staff contohnya. Kemungkinan besar ia tidak efisien disebabkan kita tidak menggunakan masa yang tepat dan sebagainya. Dan soalan kedua, can the problem be solved easily without a system? Dekat sini jawapannya no, kerana need to record body temperature with precise time. Diperlukan direkod dengan masa yang tepat. Dan yang ketiga, if a system is needed, what is the input for the system? Input would be exact time of arrival and body temperature. So dekat sini, apabila sistem ni kita jalankan, kita perlukan input masa yang tepat apabila dia hadir dan juga suhu badan. Yang keempat, from the input what data will be processed. Dekat sini kita dapat lihat bahawa the body temperature ataupun suhu badan dan masa kehadiran akan diproses. Kemudian yang kelima, from the process data what output will be made visible. Kita akan menunjukkan nama staff sebut, suhu badan dia dan masa dia tiba ke sekolah. Keenam, will the system be used personally or by organisation? Dekat sini kita dapat lihat kita akan gunakan sistem ni untuk keseluruhan organisasi kita. Dan bonus tadi, can the system be used by others with the same problem? Yes, kerana mereka jika mereka menggunakan input yang sama, maka mereka boleh gunakan sistem kita ini. So daripada sini kita boleh start untuk plan sistem tersebut menggunakan 4C, iaitu create, collect, curate and collaborate. Stage 1 kita kena create. So yang pertama, kita kena create atau gunakan existing report template. Sekiranya anda ada template yang kita dah sediakan lebih awal, kita boleh gunakan template tersebut. You can even scan an existing report and insert it as a background in your online report template. So kalau kita ada existing report tadi, kita dah print out, mungkin kita boleh scan dan kita boleh jadikan dia background dalam template report kita. So perkara ni kita akan ajar melalui bengkel ini. And then yang ketiga, other hacks, you could build a template offline with Microsoft PowerPoint or other design oriented software, either online or offline, then export it as an image and upload it as the background of your report. Anda juga boleh membuat sendiri report tersebut, template report tersebut menggunakan Microsoft PowerPoint ataupun mungkin Adobe Photoshop dan sebagainya, dan kita boleh upload hasil kerja kita tadi sebagai background untuk report yang sebenar. Untuk stage yang kedua ialah collect. To create a report, you will need to collect data. Ini memang penting. So kalau kita nak buat satu report, mestilah kita perlu kumpulkan data. So di sini kita boleh menggunakan Google Forms untuk efficiently collect data. Kita boleh kumpulkan data dengan pantas dan efisien. We can even control the type and look of the data we wish to collect using response validation. So kalau kita gunakan Google Forms ni, ada satu kelebihan dekat situ yang kita boleh gunakan, iaitu response validation, di mana kita boleh control bentuk input yang kita akan terima daripada pengguna kita. Kemudian kita boleh tambah security untuk form tersebut dengan menggunakan auto captcha. Dan akhir sekali kita boleh create prefill links untuk mempercepatkan lagi pengisian data kepada menggunakan form tersebut. Pada stage yang ketiga, kita akan gunakan curate. So curate ni kita nak manage data yang kita dah kumpul tadi, dan kita akan create mungkin kolom-kolom baru ataupun data-data baru daripada data yang dikumpul.
dan kita akan capai perkara ni dengan menggunakan formula, dan kita akan sambungkan data tersebut kepada tapak yang kita dah buat pada stage yang pertama tadi menggunakan Document Studio. Dan yang ketiga, kita boleh set up advanced options to help create unlimited report. So jika cara yang biasa, kita akan gunakan menjana report, kemudian kita akan gunakan email. Jika cara ini mungkin terhad kepada 1500 sahaja gabungan untuk setiap hari. So kalau kita nak create laporan yang jumlahnya agak banyak, kita boleh gunakan advanced option ya. Kemudian yang keempat, kita boleh bina rekod untuk bantu validate data, contohnya dengan menggunakan QR codes. Dan yang terakhir ialah stage 4, iaitu collaborate. Sampai pada stage ni, kita akan buat satu platform atau dashboard yang di mana data yang kita dah buat tadi kita akan persembahkan. Kita akan beri peluang untuk pengguna kita mendownload atau muat turun fail yang kita jana. Kita akan paparkan jumlah rekod, kita akan paparkan juga image dan sebagainya. This is possible by using Data Studio, by using tables, filters, scorecards, charts and many more customization that can be done. So dengan menggunakan ciri-ciri yang ada pada Data Studio ni, kita mudah untuk mempersembahkan data kita nanti. Dan yang ketiga, kita boleh share the dashboard by embedding to a site or using custom URL, di mana Data Studio tadi kita boleh bangunkan, kita boleh letakkan dia dalam Google Site untuk memudahkan rakan-rakan kita guna, ataupun kita boleh juga menggunakan custom URL, menggunakan embed URL yang ada pada Data Studio. Itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Terima kasih.